apa yang berlaku ini, mereka cuma menutup kes ini dan tidak ada jawapan pun yang diberikan, walaupun dah ramai yang pihak yang menyatakan tidak kepuasan hati, dan di kalangan pimpinan masyarakat, pimpinan politik pun telah buat kenyataan, tapi hari ini tidak ada sebarang jawapan daripada Perdana Menteri kita. Jadi sebab itu hari ini Lajnah Alam Sekitar melihat bahawa penokaan hutan dan penerbangan dan kerja-kerja pembalakan di Sabah ini bukan saja melibatkan soal rasuah, soal ketelusan, tapi ia juga melibatkan soal penjagaan alam sekitar. Dan baru ini kita menambut Earth Hour, iaitu kepanasan bumi kita, panasan dunia kita ini. Dan ini juga merupakan isu juga, kalau ada penerbangan yang dilakukan secara tidak teratur dan tidak terancang, penerbangan yang dibuat secara rakus, dan tidak ada penanaman semula, proses itu akan menyebabkan bumi kita semakin panas. Hari ini kita tengok dekat negara kita cuaca terlalu panas, sampai satu ketika 38 Celsius. Saya tengok ni macam dah sama dengan dekat ada kalanya lebih daripada tu, sama macam di padang pasir di Afrika. Jadi dulunya negara kita ni dianggap sebagai negara yang agak nyaman dan tidak begitu panas, dan hatta ni kalau tuan-tuan pergi di kawasan-kawasan penerkaan yang dibuat secara rakus ni, macam di Cameron Highland, tengok macam mana cuaca di Cameron Highland ini. Ramai orang tak pergi Cameron Highland dah sebab kata sama je macam tempat-tempat lain. Saya sini pergi pun kata tak ada rasa apa Cameron Highland dah. Dulu kalau pergi Cameron Highland mesti nak sediakan pakai baju baju tebal, kita nak tengok suasana mengalami cuaca yang berbeza. Ini berlaku hari ini di sini sebab apa? Sebab ada kerakusan di kalangan pimpinan. Ada ada dakwaan yang dikatakan oleh Global Witness ni adalah melalui 4 hasil siasatan dia. Yang siasatan melalui penyiasat persendirian yang menyamar sebagai pelabur untuk penanaman kelapa sawit di Sarawak, dan di antaranya ialah pertama, ini maknanya dia sanggup menyamar sebagai pelabur. Ini tugasnya bukan mudah, tapi daripada hasil penyiasatan dia, yang pertama dia kata habuan kepada Ketua Menteri dari kelulusan lesen penanaman dan pertanian. Ini satu yang berat ni, ada habuan. Ini jelaslah. Sebab itu negeri Pakatan Rakyat yang kita perintah, kita sebut kepada SPNM sentiasa terbuka. Tuan Guru Nik Aziz kata terbuka 24 jam. Kerajaan Selangor pun kata terbuka 24 jam. Dan adakah di Sarawak juga terbuka hari ini? Ini kita menjadi persoalan pada kita. Korupsi dari perjanjian tanah, di mana sebagian ahli keluarga Ketua Menteri Sarawak itu diberikan tanah atas arahan Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar yang dipimpin oleh Ketua Menteri sendiri dan mendapat keuntungan berjuta-juta ringgit darinya. Pelik tuan-tuan. Dia juga pengurusi alam sekitar, dia juga yang merosakkan alam sekitar, tak melihat atas kepentingan tertentu. Mengelak cukai, sebuah syarikat perkongsian di antara sepupu Ketua Menteri Sarawak, seorang ahli parlimen dari parti Ketua Menteri Sarawak, dan kakak ipar kepada Perdana Menteri ditawarkan untuk jualan melalui transaksi yang tidak sah di Singapura yang direka untuk mengelakkan cukai dari kerajaan Malaysia. Ini lebih menyedihkan kita, melibatkan keluarga terapat Perdana Menteri. Transformasi yang disebut tu tak wujudlah kalau berlaku benda ni. Jadi kena siasat ni. Saya bercakap berdasarkan pada video, dan kalau Global Witness buat kesilapan, saya minta pihak kerajaan buat samalah. Dan pihak SPM jangan goyang kaki. Kena siasat sekarang ni. Kena kejar mereka-mereka yang terlibat ni. Korupsi dalam perkhidmatan yang ditawarkan peguam tempatan untuk membantu transaksi haram. Peguam pun terlibat dan tidak sah dan bercanggah dengan undang-undang di Malaysia dan di Singapura. Dulu ada transaksi haram berlaku 10 juta Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya buat laporan SPRM, sampai sekarang tak ada tindakan. Saya buat laporan bersama dengan ahli-ahli berhormat di Negeri Sembilan tentang pemindahan 10 juta wang yang lakukan oleh Menteri Besar. Kita dapat maklumat tu daripada mana? Daripada syarikat pengurut wang. Ini berlaku lagi. Jadi apa yang kita khawatir pada penyalahgunaan kuasa ni ialah, dan manipulasi ni ialah, dalam kelulusan lesen-lesen yang didedahkan mungkin akan menular ke dalam aspek penguasaan perlindungan alam sekitar. Jadi kalau dah berlaku macam ni, dia menimbulkan masalah juga kepada pihak penguasaan. Kita takutlah pihak penguasaan takut nak ambil tindakan. Ini jadi masalah.
Sebab ada pihak-pihak tertentu yang orang kanan, orang yang berkedudukan VIP terlibat penguasaan terpaksa tutup mata. Walaupun mereka merasakan bahawa ini satu tindakan yang silap. Tapi disebabkan ada pihak-pihak tertentu yang terlibat. Jadi perkara ini telah menyebabkan penguasaan sendiri menghadapi masalah untuk nak melakukan kerja mereka. Khususnya oleh kerajaan negeri kerana hal yang berkait rapat dengan tanah, hutan, sumber air, kawasan kerajaan tempatan dan perikanan dan pertanian adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri seperti yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 Serai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Ada jadual 9 disebut benda ni Akta Kualiti Alam Sekeliling pada 1974 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 1985 merupakan akta-akta yang digubal yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan tentang aspek pengurusan sumber alam sekitar masih di bawah seliaan dan kawalan kerajaan negeri. Maknanya benda di bawah kawalan dia sendirilah. Ada peruntukan akta ni tapi tak dipatuhi. Walaupun Ketua Menteri ni sebagai pengurusi alam sekitar, maknanya dia lebih concern benda ni. Jika proses kelulusan lesen balak boleh dimanipulasi, maka sesuatu yang tidak mustahil. Aspek pengurusan juga boleh dimanipulasi untuk kepentingan rakyat pihak yang berkepentingan, sehingga akhirnya mendorong kemusnahan hutan, malah sistem ekologi yang menjadi sumber makanan dan minuman kepada haiwan liar serta orang asal di Sarawak. Jadi Lajnah Alam Sekitar PAS Malaysia tidak mahu Akta Perhutanan Negara terus dinodai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas alasan apapun kerana mampu mengheret kedudukan indeks prestasi alam sekitar dunia negara ketangga yang lebih teruk, khususnya dari aspek perhutanan yang kini tangga ketiga paling teruk di dunia. Mana kita nombor 3 yang paling teruk dalam dunia. Kalau berterusan ni lebih teruk lah kita. Projek Empangan Bakun adalah contoh terbaik kemusnahan alam sekitar di Sarawak, khusus kemusnahan habitat semula jadi, yang merupakan Sarawak merupakan negeri yang pelancongan yang agak besar ekosistem yang melibatkan 70,000 hektar kawasan hutan. 70,000 kawasan hektar hutan, tuan-tuan bayangkan berapa besar tu. Bukan sedikit. Akibat kerja-kerja pembersihan hutan yang luas, malah ia juga menyumbang kepada kesan aspek sosioekonomi kepada hampir 10,000 penduduk yang terlibat, khususnya orang asal. Malah isu empangan murum di Sarawak yang melibatkan 24,000 hektar kawasan hutan tidak sepi dari bantahan, di mana 1,600 orang asal pernah di situ sehingga ke hari ini. Bruna Mansa hilang. Kita tak tahu. Sampai sekarang orang tak tahu kesan mana pergi Bruna Mansa. Seorang tokoh yang memperjuangkan hak Penan. Ini menjadi persoalan juga ni. Kena siasat tu Bruna Mansa mana pergi? Ada orang kata dah mati tapi mayat tak dijumpai. Jadi kita amat bimbang dengan perkautan luas di Sarawak ni, dan urut pembinaan 11 lagi empangan di bawah projek koridor tenaga yang dipanggil Sarawak skor nama lebih lagi jika proses kelulusan pembinaan itu mirip dibayangi oleh manipulasi proses kelulusan lesen seperti yang didedahkan oleh Global Witness baru-baru ini. Dan Alam Sekitar PAS Malaysia juga ingin melahirkan kebimbangan dakwaan peningkatan kadar pemusnahan hutan di negara ini seperti yang dilaporkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, termasuklah dakwaan bahawa hanya 11.6% daripada 60% kawasan hutan negara ini masih kekal tidak diganggu. Hanya tinggal 11% saja. Malah di Sarawak dakwaan oleh Mongabe bahawa kawasan hutan yang tinggal hanyalah kurang dari 10% haruslah juga segera disiasat oleh pihak yang berkuasa. Tuan-tuan tengok gambar ni, nampak? Ini Google Earth yang menunjukkan jejak pembalakan di Sarawak bersepadan dengan Brunei. Nampak ada colour kan? Kita sengaja buat colour ni. Biar tuan-tuan dapat tengok. Oleh kerana itu saya selaku pengurusi hari ini mengharapkan SPRM dan pihak berkuasa yang lain terus bertindaklah terhadap pendedahan buat Global Witness ni. Jangan tunggu lagi. Kena pergi sekarang ni. Tak perlu dia nak tunggu kita buat laporan. Tapi seandainya mereka tidak bertindak pada sekarang ni, insya-Allah dalam masa tempoh seminggu dua ni kita akan buat laporan lah. Buat laporan di Putrajaya. Putrajaya. Kita nak supaya tindakan dapat diambil segera yang mungkin. Dan kita akan maklumkan kepada semua dan tengok apa tindakan Perdana Menteri dan hasil pendedahan ni dan SPRM. Kalau mereka tak bertindak, kita akan buat laporan khas berkaitan dengan isu inilah.